أستغفر الله إن الله كان توابا 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 أستغفر الله إن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطرات
سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. Dan janganlah engkau wahai Muhammad menyangka Allah lalai akan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya ia hanya melambatkan balasan mereka hingga ke suatu hari yang padanya terbeliak kaku pemandangan mereka kerana gerung gementar melihat keadaan yang berlaku. Dalam pada itu mereka terburu-buru menyahut panggilan kepada mahsyar sambil mendongakkan kepala mereka dengan mata tidak berkelip dan hati mereka tidak bersemangat kerana bingung dan cemas. Dan berilah amaran wahai Muhammad kepada manusia yang ingkar itu, jangan mereka lupakan hari kiamat yang padanya mereka akan didatangi azab. Kerana pada saat itu orang-orang yang berlaku zalim akan merayu dengan berkata, wahai Tuhan kami, kembalikanlah kami ke dunia dan berilah tempat kepada kami hingga ke suatu masa, berilah tempoh kepada kami hingga ke suatu masa yang dekat, supaya kami menyahut seruanmu untuk mengesakanmu dan mentaati perintahmu. Dan supaya kami menurut agama yang disampaikan oleh Rasul-Rasul itu. Dan rayuan mereka akan ditolak dengan dikatakan kepada mereka, tidakkah kamu telah diberikan tempoh untuk berbuat demikian? Dan bukankah kamu telah bersumpah semasa kamu dalam dunia dahulu, keadaan kamu tidak akan mengalami sebarang perubahan? Padahal kamu telah mendiami tempat-tempat tinggal orang-orang yang berlaku zalim pada diri mereka sendiri. Serta telah ternyata kepada kamu dengan bukti-bukti yang jelas bagaimana kami telah mengubah keadaan mereka dengan menimpakan mereka berbagai bencana. Dan kami pula telah nyatakan kepada kamu berbagai contoh perbandingan dalam Al-Quran dan melalui sabda Rasul. Dan sesungguhnya mereka telah menjalankan rancangan jahat mereka untuk menentang Islam. Sedang di sisi Allah ada balasan bagi rancangan jahat mereka. Walau rancangan jahat mereka itu dapat melenyapkan gunung ganang sekalipun. Oleh itu janganlah engkau menyangka Allah memungkiri janjinya kepada Rasul-Rasulnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi sedia membalas orang-orang yang menderhaka kepadanya. Ingatlah, masa hari bumi ini digantikan dengan yang lain. Demikian juga langit. Dan manusia semuanya keluar, berhimpun menghadap Allah yang Maha Esa lagi Maha Kuasa. Dan kau akan melihat orang-orang yang berdosa pada ketika itu diberkas dan dibelenggu. Pakaian mereka dari belangking minyak tar, dan muka serta seluruh badan mereka diliputi oleh jilatan api neraka. Keluarnya manusia dari kubur masing-masing itu ialah kerana Allah akan membalas tiap-tiap seorang apa yang telah diusahakan. Sesungguhnya Allah amat cepat hitungan dan hisapnya. Sesungguhnya Allah amat cepat hitungan hisapnya. Al-Quran ini disampaikan kepada manusia supaya mereka diberi ingat dan diberi nasihat dengannya. Dan supaya mereka mengetahui dengan hujah-hujah yang tersebut di dalamnya. Sesungguhnya Allah ialah Tuhan yang Maha Esa. Dan supaya orang-orang yang mempunyai fikiran beringat dan insaf.
Bermula daripada ayat 42 sehingga ayat 52 sekaligus menutup penafsiran ataupun ayat-ayat dalam surah Ibrahim. Surah yang ke-14 pada juzuk yang ke-13. Dan ia juga merupakan juzuk yang terakhir. Yakni ayat-ayat ini berada pada juzuk yang ke-13. Akhir juzuk 13. Kerana selepas ini kita akan masuk juzuk yang ke-14. Dan surah yang ke-15. Ayat terakhir ini bermula daripada 42 sehingga 52 menceritakan tentang kewujudan hari kiamat dan gambaran orang-orang yang derhaka, yang engkar, yang menyekutukan Allah pada hari kiamat kelak. Bagaimana sifat-sifat mereka dan bagaimana azab yang menimpa mereka. Bagaimana penyesalan mereka, bagaimana kehinaan yang menimpa mereka. Di samping Allah Ta'ala juga menerangkan tentang sifat orang beriman ketika mana berlakunya kiamat. Dan Allah tutup ayat yang kita bacakan ini dengan perintah Allah ataupun dalam Allah Ta'ala menjelaskan bahawa sifat Al-Quran ialah menyampaikan untuk sentiasa menjadi peringatan. Dan Allah Ta'ala menyebut nilai manusia dengan akal yang dia ada. Kalau akal yang dia ada dia tak guna, maka dia tak bernilai. Kerana Al-Quran berbicara dengan akal. Sebelum ia berbicara dengan hati. Ia mula Al-Quran berbicara dengan telinga kita. Kemudian berbicara dengan akal kita. Supaya apa yang kita dengar, kita fikir. Kemudian berbicara dengan hati kita. Kemudian berbicara dengan iman kita. Yakni makrifat kita. Ini Al-Quran. Maka siapa yang membuka telinganya untuk mendengar bicara Al-Quran dan menggunakan akalnya dalam memahami setiap perumpamaan, setiap perintah dan larangan dan menggunakan hatinya untuk dia benar-benar tadabbur akan Quran ini dan menggunakan imannya untuk dia meyakini dengan sebenarnya, maka dialah orang-orang yang disebut oleh Allah yang mendapat petunjuk dan berjaya. Tapi kalau manusia merendahkan dirinya dengan tidak mau menggunakan akal, maka tidak dinilai seorang manusia. Maka Allah Ta'ala menyebut dalam ayat yang kita bacakan ini, sebelum ini kita menerangkan tentang doa-doa Nabi Allah Ibrahim. Dalam doa Nabi Allah Ibrahim kita dah nyatakan untuk memberitahu asal-usul Mekah itu agama Tauhid. Asal-usul ajaran yang bertapak di Mekah itu ialah menyembah Allah yang esa. Dengan doa Nabi Allah Ibrahim kepada Tuhan, bukan kepada berhala. Sebelum diselewengkan oleh orang Mekah. Dengan meletakkan berhala dan berdoa kepada berhala. Dan dengan mengubah agama Tauhid kepada agama berhala. Dengan merosakkan kemuliaan nasab keturunan Ibrahim yang mengesakan Allah. Bahkan telah berdoa sebelum ini, wahai Tuhanku, jauhilah aku dan anak-anakku daripada menyembah berhala. Maka mereka lupa atau melupakannya. Bila mereka, kerana kita tahu surah Ibrahim surah Makkiyah, maka khitab ataupun sasaran setiap ayat ini kepada penduduk Mekah. Dan sasaran ayat ini kepada penyembah berhala dan yang mempersekutukan Allah. Dan sasaran ayat ini kepada orang-orang yang seumpama dengannya. Yang bukan sekadar tidak beriman dengan Allah, yang tidak mengesakannya. Dan tidak menerima dan mempercayai rasul-rasul yang diutuskan. Bahkan tidak percaya kepada hari kiamat. Hari kebangkitan semula. Sebagaimana Allah Ta'ala menceritakan bagaimana kelompok dan golongan yang derhaka pada Allah dibinasakan di dunia. Dan Allah juga nak beritahu bahawa kebinasan itu tidak berakhir di situ. Akan berlanjutan pada kebinasan yang paling dahsyat, yakni akhirat kelak. Sebagaimana Allah sebut dalam ayat yang lain, kadzalikal azab wal azabul akhirati akbaru law kanu ya'lamun. Demikian kami timpakan azab kemusnahan di dunia.
dan azab akhirat yang menanti mereka lebih besar kalau mereka mengetahui. Maka Allah Ta'ala menyebut tentang kiamat, kewujudannya dan keadaannya dan sifat orang kafir di dalamnya. Kata Allah, "Wala tahsabannallaha ghafilan." Jangan kau menyangka. Walaupun khitab di sini pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan engkau wahai Muhammad menyangka. Tetapi yang dimaksudkan dengannya adalah umat Muhammad. Dan kita tahu umat Muhammad ni ada dua. Satu yang kita sebut sebagai ummah ijabah, iaitu umat yang menerima dakwah Rasulullah. Yang kedua kita namakan sebagai ummah dakwah, ummah yang sentiasa didakwah untuk memeluk Islam. Semua yang ada pada zaman baginda sallallahu alaihi wasallam sehingga hari ini, semua umat Muhammad. Cuma dalam kategori apakah umat Muhammad yang beriman atau tidak. Kalau beriman disebut ummah ijabah. Ijabah maknanya menerima dakwah. Yang tidak menerima maka disebut sebagai ummah dakwah. Ummah yang terus diseru, diajak. Dan Al-Quran menjadi hujah pada mereka semua. Al-Quran bukan sekadar petunjuk orang beriman, bukan manusia semuanya. Perintah Allah dalam Quran, amanah Allah dalam Quran untuk semua manusia. Sehinggalah hari kiamat. Maka Allah kata, jangan engkau menyangka. Wahai Muhammad, beritahu kepada umatmu, jangan mereka menyangka. Allah itu ghafilan, lalai, lupa, tidak peduli. Amma ya'maluz zalimun, apa yang dilakukan oleh orang zalim. Kita tahu zalim yang paling tinggi ialah syirik pada Allah. Sebagaimana Luqman berkata kepada anaknya, "Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim." Wahai anakku, jangan kamu mempersekutukan Allah. Kerana syirik itu zalim paling besar sekali. Maka ayat ini telah ditafsirkan dengan ayat sebelum ini. Jangan menyangka dengan kezaliman yang kamu buat, menyembah berhala, menyekutukan Allah, menolak Rasul, tidak percaya pada hari kiamat, hari kebangkitan, pahala dan dosa, syurga dan neraka. Jangan kamu menyangka bahawa perbuatan zalim kamu itu akan dibiarkan. Tidak akan terkena azab. Tidak akan terkena hukuman. Allah melupakan. Tidak, Allah tak lupa. La tahsabannallaha ghafilan. Jangan ingat Allah lupa. Jangan ingat Allah lalai. Jangan ingat Allah tak peduli. Jangan ingat Allah tak ambil endah. Tapi kata Allah, innama bahawasanya yuakhiruhum, Allah memberi tempoh pada mereka. Allah sengaja memanjangkan tempoh. Liyaumin, untuk satu hari, yakni hari kiamat. Tashkhasu fihi al-absar, yang keras biji mata manusia. Atau kita sebut belalak mata dia. Belalak ni maksudnya dia akan mandang ke atas dengan keadaan yang takut. Umpama orang sakaratul maut. Tashkhas, matanya menegak ke atas. Dia takut. Belalak matanya. Kata Allah lagi, muhti'in, mereka akan bersegera menuju ke tempat perhimpunan. Muqni'i ru'usihim, dalam keadaan mendongak kepalanya ketakutan. La yartaddu ilaihim tarfuhum, mata tak berkelip. Tentang kita contoh, kalau anak kita buat salah, dia buat salah, kita pun panggil dia, mak, berlari dia kerana takut. Sebab dia buat salah, dia berlari. Dalam keadaan meneka-neka hukuman kena apa ni. Ayah dah garang panggil ni. Begitu gambaran orang kafir yang tidak beriman pada hari akhirat. Bila berlaku kiamat, mata mereka belalak, melihat ke atas dalam keadaan ketakutan. Dan mereka bersegera menuju tempat perhimpunan, yakni mahsyar, yang dahulu mereka tak percaya. Mereka bersegera. Muqni'i ru'usihim, dalam keadaan mendongak kepalanya kerana ketakutan. La yartaddu ilaihim tarfuhum, mata tak kelip. Dia takut. Kan kita bila takut, mata kita tak kelip. Tengok, keras mata. Wa af'idatuhum hawa, dan hati mereka kosong. Perkataan kosong di sini artinya ketakutan. Ketakutan, kebimbangan. Sudah mengetahui bahawa mereka pasti akan dibinasakan. Bahawa mereka pasti akan hancur. Mereka pasti akan terkena azab. Ini perkataan hawa yang disebut oleh ulama tafsir, qulubuhum
khaliyatun minal aqli wal fahmi li faz'ihim wa farti hayrati wad dahsyati. Maksudnya hati mereka jadi kosong daripada berfikir sesuatu atau memahami sesuatu dek kerana takutnya dan kerana kedahsyatan waktu itu. Jadi macam kita sebut panik, tak tahu apa. Kosong, tak tahu nak buat apa ni. Dek takutnya, menggerungkan. Ini keadaan kiamat. Allah Ta'ala gambarkan kegerunan kiamat dengan keadaan manusia. Tuan-tuan, kita kalau gerung sesuatu, takut sesuatu, macam mana pandangan kita? Kita takut sesuatu. Macam mana pandangan kita? Bulat mata kita. Kerana ketakutan. Berdebar kuat hati kita. Tak berkelip kita. Tercengang kita. Panik kita. Dalam keadaan kegerunan. Maka itulah gambaran ketakutan. Yang dipertontonkan oleh Allah melalui keadaan manusia. Kemudian kata Allah, wa anzirin nas, wahai Muhammad, teruslah memberi amaran kepada manusia. Yauma ya'tihimul azab, hari yang akan datang kepada mereka azab Allah, yakni hari akhirat. Fa yaqulul ladzina zalamu, waktu itu orang-orang zalim, siapakah maksud orang zalim di sini? Yang mensyirikkan Allah, yang kafir, yang menyekutukan Allah. Waktu hari kiamat nanti mereka akan berdoa pada hari yang tidak ada manfaat doa. Rabbana, Tuhan kami, akhirna ila ajalin qarib, berilah kami tempoh masa sedikit lagi. Ila ajalin qarib, sekejap pun tak apa. Kerana kami nak mengucap 2 kalimah syahadah. Kami nak sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nak sebut kalimah itu. Sebagaimana Allah sebut dalam ayat yang lain surah Hijr, rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Lalu berangan-angan, bercita-cita orang kafir yang zalim itu, kalau dahulu kami di dunia orang Islam, pasti kami tak kekal dalam neraka. Jadi di sini Allah cerita, bila berlaku kiamat nanti, orang kafir akan berdoa, Rabbana akhirna ila ajalin qarib, wahai Tuhan kami, tolonglah beri tempoh sekejap, nujib da'wataka, kami akan patuh, kami akan dengar, kami akan terima seruanmu untuk beriman, mentauhidkan, mengesakan. Wa nattabi'ir rusul, kami ikut semua rasul-rasul. Untuk menunjukkan iman yang sebenar ialah beriman pada semua rasul. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Tentang akidah yang betul, bahawa kita tidak boleh membezakan mana-mana rasul. Tak boleh kita cuma percaya Nabi ni, Nabi ni tak percaya. Maka semua Nabi kena percaya dan beriman. Kerana itu mereka berkata, kami dengar seruanmu ya Allah, kami akan percaya semua rasul-rasul. Awalam takunu, maka dikatakan kepada mereka, bukankah kamu memang telah diberi peluang? Awalam takunu, kamu kan sudah diberi masa, sudah diberi tempoh, tapi tempoh tadi kamu permain-mainkan, kamu perolokkan, kamu persendakan, kamu mencabar, kamu menghina. Bukan kata Allah, aqsamtum min qabl, bukan kamu dulu juga bersumpah berkata, malakum min zawal, kami tak akan binasa, kami tak akan hancur, kami tak akan kena azab, kami tak akan dibinasakan oleh Allah. Malakum min zawal, mu yang kata kamu tak akan binasa, kamu tak akan kena azab. Wasakantum, sedangkan kamu duduk. Sakantum maknanya kamu duduk, kamu tinggal. Fi masakin, di tempat-tempat. Alladzina zalamu, orang-orang yang dahulunya zalim dengan mensyirikkan Allah. Kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Lut. Kamu orang Mekah, kamu duduk tempat ini. Yang ni kamu melaluinya, kamu melihatnya, kamu mendengar ceritanya, kamu melihat kesan-kesannya. Bukankah kamu sudah melalui dan mengetahui tempat-tempat yang telah kami binasakan dek syirik mereka kepada Allah, melawan mereka akan rasul-rasul dan nabi-nabi yang diutuskan? Wasakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum, bukankah sudah jelas kepada kamu bagaimana kehancuran mereka? Kaifa fa'alna bihim, macam mana azab kami pada mereka? Wa darabna lakumul amsal, dan kami berikan kepada kamu ini sebagai contoh tauladan untuk kamu sentiasa fikir dan ikut. Allah sentiasa beri perumpamaan. Sebab orang Mekah, mereka ini ialah orang-orang yang sentiasa musafir. Orang businessman.
orang berniaga. Kejap mereka ke sini, kejap mereka ke sana. Laluan mereka itu ialah mereka lalu semua tempat-tempat kaum dibinasakan oleh Allah. Sama ada kaum Nabi Lut, mereka lalu waktu mereka nak pergi ke Syam. Mereka lalu ikut Jordan. Mereka lalu ikut Madian, tempat Nabi Allah Shu'aib. Mereka lalu melalui ke tempat Nabi Allah Lut AS. Sebagaimana mereka lalu dalam menuju ke Yaman. Kaum-kaum yang dibinasakan, kaum Samud, kaum Saleh dan lain-lain. Tetapi mereka tahu dan mereka tengok kesan-kesannya. Kesan-kesan peninggalan, sejarah peninggalan. Kata Allah, وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالِ. Bukankah kami dah beri contoh? Bukankah kami dah tunjuk kelompok ini, kelompok itu yang telah syirikkan Allah kami binasakan? وَقَدْ مَكَرُوا. Tapi mereka ini kata Allah, ini orang kafir. Sepanjang zaman. Sentiasa melakukan makar. Apa itu makar? Tipu daya, konspirasi. Da'ayah. Tetapi sepanjang zaman, semenjak zaman Nabi-Nabi Allah utuskan. Sehingga zaman Nabi Muhammad SAW. Bukan sampai hari ini. Orang kafir terus buat tipu daya untuk merosakkan imej Islam. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka berusaha dengan menggunakan mulut-mulut mereka untuk memadamkan cahaya Allah. Allah tetap menyempurnakan cahayanya walau dibenci oleh orang kafir. Allah cerita sejak dulu sampai hari ini. Sebab itu tuan-tuan lihat gerakan dakwah bagi memperhodohkan imej Islam. Bagi tashwih suratul Islam, memburukkan wajah umat Islam. Maka ditunjuk yang rasuah itu kononnya mewakili umat Islam. Yang jahat tu konon mewakili umat Islam. Yang tak bayar hutang tu konon mewakili umat Islam. Yang tak pandai tu konon mewakili umat Islam. Apa yang buruk-buruk orang Islam? Akhir kita pun terjebak dan terikut. Orang Islam macam tu. Hutang tak bayar. Sebab tu kita tak nak bagi pinjam ke orang Islam, dia tak bayar hutang. Dia beri pada orang tak bayar. Yang banyak yang bayar tu berlambak. Sebab tu lah kita tengok orang Islam ni banyak rasuah. Yang dimuamalah dengan yang rasuah tu kenapa? Yang tak rasuah banyak. Tapi yang kafir rasuah dia tak sebut. Dia sebut orang Islam berbalah. Yang orang kafir berbalah dia tak sebut. Tajuk surat khabar orang Islam berbalah. Perang. Begitu, begini. Tapi orang kafir dia tak cerita. Walau ini gaduh tu. Ini dipanggil tashwih suratul Islam. Memburukkan imej Islam. Ini namanya makar. Makro. Bukan emporium ni. Bukan supermarket. Makro. Makro atau makrum tipu daya. Mereka buat tipu daya siang malam pagi petang. Ekstremis. Gelaran tu untuk siapa ekstremis? Islam. Habis orang Buddha tak ada ekstremis. Hindu tak ada ekstremis. Yang golongan tak ada ekstremis. Ada. Tapi imej ini terus dijaja hanya milik orang Islam. Pengganas, teroris, mutatarrifah, unsuri pada Islam. Golongan yang kononnya pukul bini. Mereka terlihat dalam Quran ada ayat suruh pukul bini. Islam, agama yang memberi kuasa mutlak suami untuk pukul isteri. Yang mereka tak kira keganasan rumah tangga dalam rumah tangga kafir begitu banyak dilaporkan. Sehingga wanita-wanita mereka terpaksa belajar ilmu pertahanan diri. Bukan antara sebab mereka menyimpan kuku-kuku panjang senang nak cakap muka suami bila gaduh. Ya, ini laporan dan ini survey yang dibuat. Kita orang Islam, orang perempuan kita kalau simpan kuku panjang kita marah. Nak jadi setan ke nak jadi hantu? Gunting ataupun kepik, ketik kuku tu. Sunat ni hari Jumaat. Tetapi orang kafir simpan. Bila survey, mereka buat survey tanya, apa sebab mereka simpan kuku? Kerana mempertahankan diri. Keganasan rumah tangga meningkat yang mereka syarikat. Mereka tak cerita. Yang Tok Imam kat Sepanyol, cerita dia. Dia tafsir surah An-Nisa. Dan surah An-Nisa Allah ajar macam mana nak tangani isteri yang nusyus. Fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji. Wadribuhunna. Kalau isteri itu nusyus, nusyus maknanya derhaka pada suami. Sebab Islam begitu tekankan penjagaan rumah tangga. Oleh kerana suami ini sebagai ketua rumah tangga, maka sebagai ketua, maka orang bawah kena hormat dia. Maka wanita-wanita bila melakukan perkara nusyus atau juga disebut muqaddimah nusyus. Muqaddimah nusyus ni macam angkat suara, hempat pintu kuat-kuat.
Itu mukaddimah nusyuz kita panggil. Hentak pinggang kuat-kuat. Makan, ke darah. Dia nak marah ni, pintu bong. Dia nak marah. Semua bunyi kuat kat dapur tu. Macam gempa bumi. Nak marah dah tu. Tu ustaz bini saya tengah marah. Ustaz, berdegang. Peti sejuk dia empat. Pintu kereta pun dia empat. Itu panggil mukaddimah nusyuz. Angkat suara. Ditengking suami. Itu mukaddimah nusyuz. Dia ada implikasi dia. Ataupun nusyuz yang sebenar, dia keluar rumah tanpa izin. Itu nusyuz. Dia tidak mahu menyerahkan tubuhnya ataupun ketika suami mengajaknya untuk bersama, dia tidak mahu tanpa alasan. Maka malaikat melaknatnya sampai subuh. Nusyuz. Dia mengambil atau memasukkan orang lain yang dibenci oleh suami ke dalam rumah. Itu antara makna nusyuz. Dan ada berapa makna nusyuz? Derhaka. Maka cara menangani Allah sebut dalam surah An-Nisa. Pertama, fa'idhuhunna, nasihat. Sama ada kita nasihat atau guna orang ketiga, keempat nasihat. Kadang-kadang suami nasihat dah hilang, aura dah hilang. Sebab bila kita gaduh, orang dekat-dekat kita tak ada aura dah habis dah. Maka kita guna orang ketiga. Hantar soalan ke ustaz. Niatnya suruh ustaz tegur bini dia. Bini pun sama, hantar surat soalan ke ustaz, biar ustaz tegur suami dia. Kita guna orang ketiga. Itu kaedah yang paling baik dalam takhfif, meringankan ketegangan rumah tangga. Kalau izah tidak berjaya ataupun ceramah tak berjaya, tak berjaya, maka kata Allah, wahjuruhunna fil madaji'. Artinya tinggalkan tempat tidur. Tinggalkan tempat tidur, jangan tidur dengan dia. Para ulama ketika membahas ayat ini maksud ialah berpaling arah lain. Bukan ambil pilih bilik lain, rumah lain, bukan. Berpaling arah lain. Tidak menghadap pada dia untuk tunjuk marah. Yang ketiga, wadribuhun, pukul dia. Maka imam di masjid Sepanyol ceramah. Sama ada Sepanyol atau Perancis. Lalu jadikan sebagai headline ataupun akhbar ar-raisiyah, berita utama dalam surat khabar di negara barat. Lihat Islam ganas semua tangga, pukul bini, suruh pukul bini. Kita baru cakap. Yang orang kafir dah pukul lama dah. Dah pukul teruk dah. Bini-bini dia. Kadar penceraian dah tak boleh nak hitung, tak boleh nak kira dah. Sampai peringkat mereka dah tak nak kahwin. Kenapa? Kalau kahwin bercerai, baik jangan kahwin. Just untuk berkawan dia. Tapi anak 3. Berkawan, duduk serumah, sebumbung. Tapi belum kahwin. Belum bagi dublah cincin. Dublah atau cincin. Kita panggil apa? Cincin rotan. Itu lebih pada budaya. Budaya. Kita dalam Islam tak ada beri dublah-dublahan, tapi dah jadi budaya. Islam akuilah benda tu. Islam tak ada istilah bila bertunang sarung cincin. Itu budaya, bukan daripada yang Islam ajar. Nabi tak ada kahwin, tak cincin kat Khadijah. Itu tak ada. Mas kahwin bukan begitu. Tapi pengaruh daripada Eropah, mereka gunakan ring ataupun dublah. Orang kita pun ikut sekali. Sarung cincin. Itu sekadar saya nak sebut sejarah asal-usul. Salah tak salah, okey je. Boleh je. Tapi kalau dah kahwin, jangan buat lagi. Ni dublah. Jadi bila disensasikan berita tadi dengan teruk, lalu nampak Islam ganas. Walhai yang ganas sebenarnya mereka. Sama juga kalau adalah orang Islam seorang bunuh orang kafir. Langgar. Ganas, dia Islam ganas. Tapi bila datang orang kafir, seorang tembok semua dalam masjid. Senang je. Dia ada masalah akal dia. Otak dia. Gila. Walau dia daripada kelompok golongan pengganas Kristian ataupun satu kelompok Kristian yang tidak menerima mana-mana migrasi orang Islam ke negara mereka. Mewakili kelompok itu. Tapi tak. Tetap kata ini masalah mental. Kita lihat bagaimana tasywi'. Ini namanya makar. Makar ini mereka terus buat. Sepanjang zaman. Mereka kata undang-undang Islam ni ganas, tak adil. Tuan-tuan, undang-undang yang mereka buat tu adil ke? Tuan-tuan langgar kereta orang, siapa kena bayar? Okey, yang langgar bayar. Bayar siapa? Kita tak bayar pada orang tu. Bayar kepada pihak lain yang tak ada kena-mengena. Pihak lain dapat duit. Yang ni, kamu claim insurans. Islam tak ajar macam tu. Dalam banyak undang-undang. Tuan-tuan, kita tumbuk orang. Tuan-tuan masuk mahkamah. Kerana tumbuk orang, mahkamah denda awak 1,000. Duit tu dapat siapa? Dapat mahkamah.
Bukan kita tumbuk mahkamah. Kita tumbuk orang tu. Orang tumbuk kita, patut kita dapat duit tu. Tak dapat. Mahkamah dapat. Apakah itu adil? Apakah itu adil? Ini cakap lebih-lebih kena tangkap. Tapi itu dari konsep bila Abdul Qadir Audah mengarang buku Undang-Undang Islam, comparison dengan Undang-Undang Barat sehingga menggegarkan Barat. Sehingga mereka berkata, kalau dia mengarang satu lagi kitab, nescaya Eropah memeluk Islam. Tentang yang mereka zahir orang Islam, curi potongan-potongan, nampak ganas. Walau mereka tak belajar pun pendetailan potong tangan macam mana. Saksinya bagaimana, pengakuannya macam mana. Bukan semudah itu. Tapi mereka dengan syok saja dah penjara 10 tahun. Dituduh saja sekian-sekian. Mereka tak nampak zalim. Ada satu hakim di negara Eropah menjatuhkan hukuman pada pesalah 1000 tahun. Saya tak tahu siapa yang buat. Hakim atau undang-undang. Kenapa bodoh sampai penjara orang 1000 tahun? Mana ada orang hidup 1000 tahun? Tak, kita penjara sekali kerangka dia sekali. Tapi ini kebodohan yang tak ada orang yang ada akal boleh terima undang-undang hukum penjara macam ni. Tentang kita bila hukum penjara, kita mengambil kira umur manusia. Tak ni Ustaz, kita dia buat 20 kesalahan. Setiap kesalahan memperuntukkan 10 tahun penjara. Minimum sehingga 20 tahun penjara. 20 kesalahan kira 400 tahun. Kawan umur 85 tahun. Tentang bijak. Mereka kata bijak. Mereka kata bagus. Begitu makar. Akhirnya kita boleh sebut je undang-undang kafir bagus. Undang-undang Islam ganas, jahat, memalukan, bla 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 bla. Ini makar. Allah sebut dalam Quran. Wa qad makaru makrahum. Mereka buat macam-macam tipu daya. Mereka kata Nabi Muhammad ni demam lah, gila lah, bohong lah, kena penyakit lah, gila perempuan, nak harta, nak itu, nak ini. Tak cukup macam tu, ni kahwin ramai, ni bla bla bla. Mereka lupa kesalahan besar mereka menyembah berhala. Walau apa yang Rasulullah buat itu bukan satu kesalahan pun. Dan hal yang kita dah jawab isu kahwin ramai. Tak salah, mereka juga kahwin ramai. Masyarakat menerima, tak ada masalah apa-apa. Bukan sejarah menunjukkan bahawa poligami ini memang sejarah lama manusia. Semua dalam agama ada poligami. Tak ada salah apa pun. Isunya ialah ada keadilan dan sebagainya. Tapi itu diisukan. Perkara itu yang disebut. Tetapi asas kejahatan mereka yang menyembah berhala, yang menzalimi manusia, menggunakan kekuatan mereka menindas, mengampas harta. Dan lain-lain kejahatan mereka pendam, mereka diam. Kan itu Allah kata, وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ. Mereka buat macam-macam tipu daya, macam-macam pembohongan. Mereka lupa di sisi Allah itu ada segala perancangan untuk menghancurkan perancangan mereka. Walaupun hebat perancangan mereka sehingga boleh menghilangkan gunung ganang. Dia punya hebat perancangan gunung ganang pun boleh mereka alih. Kata Allah, walau sehebat mana perancangan mereka, tapi Allah akan menggagalkan perancangan. Sebab tu kalau tuan-tuan baca sejarah, perancangan untuk menghapuskan Islam ini dalam dengan gerakan kristianisasi, dengan perang salib, dengan permusuhan macam-macam. Tapi Islam tidak pernah hilang, bahkan lebih ramai dan ramai dan ramai. Al-Islam yazid wa la yanqus. Islam terus bertambah, tak kurang. Tuan-tuan, daripada kita tengok data jumlah umat Islam, dari dulu sampai sekarang, data tu bertambah dan bertambah dan bertambah. Sama ada data di peringkat global atau data di peringkat negara. Umat Islam di India sebagai contoh, dah bertambah menjadi 200 juta orang. Antara umat Islam teramai, nombor 2 teramai di dunia selepas Indonesia. Indonesia paling ramai umat Islam di dunia, sekitar hampir 300 juta. Mungkin 280. Totally kalau penduduk dia 330, mengambil 10% yang bukan agama Kristian, yang bukan agama Islam, maka hampir 280 hingga 290 Islam. Kemudian diikuti India 200 juta, diikuti Pakistan 140 juta, Bangladesh, sekian negara, dan jumlah umat Islam hampir 2 bilion. Dan dilaporkan dia akan terus meningkat. Bukan sekadar meningkat kerana populasi umat Islam yang tak takut punya anak yang ramai. Ketika dunia bergelut dengan masalah kependudukan, mereka bercakap tentang catuan anak-anak, mereka dah buat persidangan, kita kurangkan perkahwinan untuk kurangkan anak supaya kurang penduduk dunia. Sebab dijangka dunia pada tahun 2050 penduduknya berjumlah 10 bilion, ia satu jumlah yang besar. Nanti kita punya sources, kita punya masadir, sumber makanan akan masalah kebuluran itu ini. Kita letak rezeki di tangan Allah. Umat Islam tu beranak. Bila mereka tengok umat Islam beranak ramai, mereka bawa ke parlimen di India.
supaya kerajaan meluruskan orang Islam hanya layak punya seorang anak. Tuan-tuan, mereka tak nak beranak sebab mereka tak percaya pada rezeki. Orang Islam beranak je, tak ada masalah rezeki. Kita telah diberitahu, kita diajar. Anak dan kandungan lagi malaikat dah tulis rezeki dia. Siap kelahiran anak ada rezekinya. Tak ada masalah. Kita tak pernah bimbang anak kita berapa. 10, 20 kita tak kisah. Orang kafir kisah. Sehingga kadar kelahiran mereka berkurang secara drastik. Kadar perkahwinan mereka juga berkurang secara drastik. Tapi umat Islam kahwin ramai. Beranak ramai. Sampai ada beberapa negara nak supaya umat Islam catu jumlah mereka. Tapi ini semua makar mereka. Perancang mereka. Tapi umat Islam, bagaimana kita baca ayat sebelum ini, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal musyrikun. Mereka nak memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka, dengan pembohongan mereka, dengan perkataan buruk mereka, tapi Allah menyempurnakan agama. Allah menyempurnakan agamanya walau dibenci oleh orang kafir. Maka makan mereka gagal. Kemudian Allah sebut, wa fala tahsabannallaha mukhlifa wa'dihi rusulah. Jangan mereka menyangka bahawa Allah tidak akan tolong Rasul. Allah sengaja beri tempoh. Ya, mereka boleh buli Rasul, tipu Rasul, mereka boleh buat macam-macam. Bukan makna Allah tak tolong. Allah beri satu tempoh. Akhirnya sampai ke muncak mereka membuli para Nabi dan Rasul. Maka Allah musnahkan kaum Nabi Nuh, kaum Samud, kaum Ad, dan kaum-kaum yang lain. Dan demikian kamu, wahai orang Mekah. Waktu mana kamu membuli Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan kamu menghalaunya, jangan menyangka Allah tak tolong. Maka datang pertolongan Allah yang pertama, kamu kalah dalam perang Badar. Dan sehinggalah Mekah dikepung dan menjadi negara Islam. Kekalahan yang abadi untuk kamu. Maka Allah Ta'ala menyebut bahawa para Rasul tetap akan dibantu. Innallaha azizun, kerana Allah itu perkasa. Zuntiqam, yang maha cepat pembalasannya. Zuntiqam, terjemuh literanya makna pembalas dendam. Intiqam ni maksudnya kita balas dendam. Zu intiqam, pemilik dendam. Tapi yang dimaksudkan di sini ialah yang cepat pembalasan dan dahsyat. Allah Ta'ala bila turunkan hukuman tu dahsyat. Tuan-tuan tengoklah gempa bumi dahsyat. Mati serentak ratus ribu. Tengoklah tsunami ratus ribu. Tengoklah banjir beribu-ribu, berpuluh ribu. Lihat dahsyatnya bila Allah Ta'ala turunkan malapetaka-Nya. Hukuman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Manusia mungkin boleh bunuh 3-4 orang, 5-6 orang. Allah turunkan ribut je habis. Berjuta hilang kediaman. Berbilion kerugian. Kebakaran di sana sini dan sebagainya. Yauma tubaddalul ard ghairal ardi was samawat. Ingat, pada hari bumi ini diubah. Bukan sebagaimana bumi yang kamu duduk. Artinya bila berlaku kiamat, kata Allah, bumi ini akan diubah. Dengan maksud tak ada gunung ganang, tak ada air, tak ada tasik, tak ada lubang, tak ada tempat untuk kamu berlindung. Ia satu permukaan yang rata. Tak ada orang boleh bersembunyi. Was-samawat, dan demikian langit-langit juga berbeza. Matahari di wrapping. Wrapping maksud takwir. Kita ada surah at-takwir. Iza syamsu kuwirat. Dan ingatlah bila matahari itu dibungkus. Maksudnya tidak ada cahayanya. Bungkus. Wa izal kawakibun tatharat. Dan bila bintang-bintang berguguran. Berguguran, tak ada bintang-bintang. Berguguran. Maka itu gambaran kiamat. Dan itu gambaran langit pada hari kiamat. Adapun bumi, afra. Dia menjadi bayda afra. Bumi tadi mendata flat. Waktu itu, tak ada bukit, tak ada gunung, tak ada tempat berlindung. Supaya tak ada manusia cuba nak berlindung mana-mana. Tak ada pokok, tak ada apa. Di kawasan lapang. Allah Ta'ala tunjukkan keadaan bumi tersebut. Dan langit dengan keadaan matahari yang berlainan. Bulan bintang-bintang yang sudah pun berguguran hancur. Ini keadaan di mana tempat manusia dihimpunkan. Wabarazu, dan mereka berhimpun di hadapan Allah. Tak ada seorang pun tersembunyi. Barazu, semua nampak. Tak ada boleh menyorok belakang orang. Menyorok belakang orang tinggi lah. Menyorok belakang orang gemuk lah. Tak ada. Semua kelihatan hari itu. Lillahil wahidil qahar. Mereka berhimpun di hadapan Allah yang esa. Yang diajar oleh para rasul dahulu pada manusia. Al-Qahar, yang berkuasa. Wataral mujrimin, dan kau melihat wahai Muhammad pada hari kiamat tersebut. Mujrimin, siapa mujrimin? Orang-orang yang musyrikin, yang mensyirikkan Allah. Yauma idzin muqarranina fil asfar, pada hari itu mereka diikat, dirantai,
fil asfa dengan rantai-rantai besi. Rantai-rantai daripada neraka. Sarabiluhum min qatiratin, dan mereka diliputi badan mereka dengan tar yang panas. Tuan-tuan pernah tengok orang buat jalan tar tu yang tengah panas. Begitu keadaan mereka dengan bau busuk, tar akan busuk. Dengan mencacatkan seluruh badan mereka, membakar seluruh badan mereka. Dan keadaan buruknya mereka. Kan kalau kita tengok tar yang panas tu, kalau tuan-tuan pernah pegang tar tu, tok dan tempurung. Zaman saya dulu, zaman kecil-kecil bila ni kita panggil aneh-aneh semua ni. Orang India ni dia buat jalan. Mak saya kata pergi jumpa aneh tu minta satu tempurung. Nak tutup situ, tutup sini, kadang nak tampal tu pergi. Tengah panas-panas tu masuk. Itu kena kat tangan, bagi-bagi kita sebagaimana kita kena api yang lain. Panas, dia bakar tak. Nanti tak itu menjadi bakaran orang-orang kafir ketika pada mahsyar lagi. Badan mereka dipenuhi dengan tar yang panas, yang membakar, yang bau busuk, bau dia busuk. Dan dengan keadaan rupa mereka yang buruk, dek bakaran tadi, dan api yang sentiasa menyala pada badan mereka. Tar penuh. Wa taksha wujuhahum nar, dan muka mereka diliputi oleh api. Kenapa Allah sebut muka? Itu tempat yang paling mulia bagi manusia. Kita kan kalau apa-apa duk tahan muka. Air muka kita panggil. Bila orang nak pukul kita, tangan kita cepat-cepat tahan muka. Habis perut, belakang, biarlah. Jangan bahan muka. Jangan pukul muka. Kalau orang getak kita dengan penumbuk, kita cepat-cepat tutup muka. Sebab muka ialah ashraf wujuh ataupun tempat paling mulia anggota badan kita. Maka anggota paling mulia pun dibakar dengan api sementelah yang lain. Allah nak beritahu kalau muka pun kena bakar. Yang lain, sementelah lagi teruklah. Liyajzi Allah, kerana Allah akan membalas pada hari itu. Kulla nafsin, setiap manusia, maka sabat apa yang mereka lakukan. Innallaha sari'un hisab. Sesungguhnya Allah amat segera hisabnya. Hadha balagun, inilah dia penjelasan. Penerangan linnas kepada manusia tentang keadaan kiamat. Keadaan orang yang mendustakan kiamat. Keadaan orang kafir yang mensyirikkan Allah. Keadaan mereka waktu mana dibangkitkan dengan belenggu dan rantai. Setiap manusia dibangkitkan dengan mukarranin, dihimpit ataupun diapit dengan apa yang menjadi nikmat atau azab. Ada pun orang beriman bersama mereka dengan para bidadarinya. Ada pun orang kafir bersama mereka rantai-rantai dan juga belenggunya. Mukarrani, mereka berdekatan. Yang beriman, Allah dah tunjuk sebahagian nikmat. Orang kafir, Allah dah tunjuk sebahagian azab. Hadza balagh, ini penjelasan, ini kenyataan, ini pendedahan kepada manusia. Tengoklah hari ini. Kita duduk kat dunia tuan-tuan berapa hari, berapa masa, tempoh yang singkat. Nanti ni menjelma hari kiamat yang tidak ada masa lagi. Yang bersifat selama-lamanya. Wal yunzaru bihi, dan supaya semua manusia ambil peringatan dengan apa yang kami ceritakan. Wal ya'lamu, dan supaya mereka semua tahu. Annama, bahawasanya huwa ilah, dialah sebenar-benar Tuhan. Wahidun, yang esa. Waliyadzakkara, dan supaya terus berfikir, mengambil pengajaran, mengambil iktibar. Ulul albab, orang yang ada otak. Orang yang ada akal. Itu yang kita sebut pada mukaddimah. Tadi, fadilatul insan muta'alliqun bi'aqlihi. Kemuliaan manusia itu bergantung pada akal dia. Tentang kita, kalau kita tengok, orang comel, orang lawa tapi gila. Tuan-tuan rasa apa dia? Orang tu comel, lawa, dia punya, ya, semua benda nampak lengkap lah. Tapi gila. Nak tak dia jadi bini kita? Atau suami kita? Atau penasihat syarikat kita? Sebab dia handsome lah, saya pun lantik penasihat syarikat. Sebab nak jadikan dia duta. Duta nasi belau. Tapi gila. Contoh, apakah kita nak? Saya tak rasa ada orang. Kerana bila dia gila, semua benda yang dia ada tu tak ada nilai. Orang nak beri kita isteri, lawa ni sini. Semua lengkap, komplit, tapi gila. Malam-malam kita tidur, dia sembah asyik mati kita. Gila. Dia main-main, dia asyik. Dia ingat nak bagi minum suami dia. Kerana dia gila. Tetapi kalau orang tu kita takut, kita nampak hina dan menakutkan, lebih menakutkan lagi yang tak guna akal untuk kenal Tuhan. Mereka lagi teruk daripada orang gila tu. Kenapa? Kerana mereka akan kekal dalam neraka. Orang gila bila mereka melepasi dunia, mereka dah habis. Orang tak kata lagi mayat tu gila.
Bila dia jadi mayat, maka dia sama. Yang gila tak gila sama. Yang kaya, yang miskin sama. Bila dia mayat, kita jadi sama. Yang berpenyakit, yang tak penyakit sama. Orang kata dia mati. Tapi bila orang yang paling buruk kata Allah, yang dia ada akal, tapi dia tak guna untuk berfikir tentang adanya Allah. Yang akhirnya akhirat kelak, akibat akal yang tidak digunakan dan tidak difikirkan, maka dia binasa selama-lamanya abadi. Ini teruk pada orang gila. Sebab itu manuk ataupun kita katakan kemuliaan kita, kehebatan kita manusia kerana ada akal. Tetapi anehnya kita fikir banyak perkara sifat sementara. Kita fikir nak berniaga apa, kita fikir anak nak jadi apa. Semua benda tu sementara yang akan berakhir dalam perjalanan hidup kita di dunia. Tapi kita tak berfikir bagaimana perjalanan kita selepas kematian. Kemana kita selepas kematian? Kenapa kita cuma berfikir untuk tempoh 10-15 tahun? Hanya kita berfikir tentang anak kita, kemudian nanti dia bekerja, maka stop. Dah anak saya dah berjaya, saya dah berfikir untuknya masukkan asrama penuh, and then dia berjaya pegang jawatan itu dan ini. Dan kita pun fikir kat kita, alhamdulillah Ustaz saya dah berjaya pencen, dan sekarang saya rehat. Apa kau tak terhenti dengan pencen sebagaimana orang kafir berfikir usia mereka hanya difikirkan sampai usia pencen? Tuan-tuan, kita fikir lebih jauh pada itu. Pencen bukan kesudahan umur kita. Kesudahan umur kita ialah wa imma kita habiskan dalam syurga atau dihabiskan dalam neraka. Maka fikirkanlah tempat mana yang kita nak duduk. Nak duduk dalam syurga, kekal selamanya. Nak duduk dalam neraka, mungkin kekal selamanya kalau orang ni kafir. Ya, kalau orang ni buat maksiat, walau satu hari cukup menyeksakan. Wallahu bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.